Viral atau penularan didefinisikan sebagai penyebaran sesuatu informasi dalam konteks media sosial harian yang boleh disebar secara besar-besaran dengan kadar yang cepat. Viral juga merujuk kepada sesuatu perkembangan sensasi dalam mengupas isu di media sosial yang membawa impak positif dan juga negatif. Unsur-unsur viral terdapat dalam maklumat utiliti, bersifat humor, berkepentingan dalam nilai sosial. Segala urusan harian masyarakat mampu dijadikan sebagai isu viral yang mendapatkan perhatian daripada khalayak pengguna internet. Platform media sosial telah menjadikan tempat penyebaran maklumat palsu dan tidak sahih. Kuasa viral memberikan kesan yang negatif, termasuk terjebak dengan fitnah, memalu dan serta mengait masyarakat. Penyalahguna media sosial telah mengganggu ketenteraman awam dan meresahkan masyarakat. Dalam objektif kajian ini terdapat mengenal pasti kebaikan dan keburukan penularan berita dan informasi dalam kalangan individu serta masyarakat, mengkaji implikasi penularan yang berlaku terhadap sosial dan ekonomi negara, menjelaskan usaha-usaha untuk mengekang penularan berita dan maklumat palsu daripada berlurusa. Dalam budaya viral ini terdapat keburukan. Antara keburukan yang pertama ialah penyebaran maklumat palsu. Pelbagai maklumat viral yang tidak disahkan dan tidak tepat di laman sosial boleh disebarkan secara meluaskan yang tidak mempunyai limitasi. Cara penyebaran isu viral termasuk media sosial, bentuk desain, bergambar dan videografik. Penyebaran isu-isu viral ini juga akan membawa kepada masalah-masalah yang lain termasuk fitnah, buli cyber dan penipuan. Ini akan membawa kegangguan keharmonian kepada hidup masyarakat. Keburukan kedua ialah pembaziran masa di media sosial. Media sosial menjadikan platform untuk berita viral yang sering dibincangkan, yang juga menjadikan tempat lepak remaja. Ini telah menyebabkan golongan remaja dan pelajar tertagih dengan penggunaan media sosial. Ketagihan ini menjadikan mereka bersikap tidak bertanggungjawab dalam pengabaian dalam peranan sebagai remaja dan pelajar. Keburukan ketiga ialah pengaruhan kekembangan mental. Media sosial menjadi saluran penyebaran isu dan berita viral yang menyebabkan masyarakat menghabiskan masa banyak di media sosial. Impak negatif masyarakat terlibat dengan isu viral mempengaruhi minda, perasaan dan tingkah laku yang menjadikan kehidupan sosial menjadi tidak seimbang. Cara cabaran viral atau trend-trend viral akan menjadi tiruan dalam kalangan remaja-remaja yang berisiko membawa bahaya kepada mereka. Keburukan yang terakhir adalah pengaruhan kemahiran komunikasi. Masyarakat sekarang bertutur dalam bahasa rojak dengan pengaruhan budaya viral. Kandungan mesej dan kepantasan penghantaran mesej dipentingkan dengan menggunakan bahasa viral. Ini telah menyebabkan masyarakat malas dan lemah dalam penggunaan tata bahasa dan kemahiran mereka. Penggunaan bahasa rojak ini mempengaruhi cara berbahasa dalam kehidupan harian. Ini telah melalaskan minda masyarakat dan juga menjadi ancaman kepada budaya dan bahasa kepada bahasa Malaysia kita. Selamat sejahtera. Nama saya Chan Hua Seng. Hari ini saya akan membentangkan kebaikan viral dalam kalangan masyarakat. Terdapat 4 kebaikan membudayakan viral dalam kalangan masyarakat, iaitu pertama, perkongsian ilmu dan pendapat yang bermanfaat. Kedua, perkembangan bidang perniagaan atas talian. Ketiga, penerimaan maklumat atau berita yang cepat. Dan keempat, ialah pembentukan persepsi masyarakat sedunia yang baik. Pertama, perkongsian ilmu dan pendapat yang bermanfaat. Contohnya, video-video pembelajaran seperti masakan enak, ilmu menjaga kesihatan, serta cara-cara untuk menjalani kehidupan boleh dijadikan sebagai bahan untuk perkongsian ilmu. Kedua, perkembangan bidang perniagaan atas talian. Para usahawan atau peniaga kecil boleh membudayakan viral untuk memasarkan produk-produk dalam mereka serta menjualkan perkhidmatan kepada pelanggan melalui atas talian. Seterusnya, penerimaan maklumat atau berita yang cepat. Penduduk-penduduk di dunia boleh segera mendapat berita terkini melalui viral atau perkongsian informasi semasa daripada pengguna-pengguna internet. Contohnya, penyebaran berita seperti berlakunya bencana alam atau penggerilaan sesuatu tempat. Dan terakhirnya,
ialah pembentukan persepsi masyarakat sedunia yang baik. Pemikiran masyarakat dunia pada masa sekarang bersifat lebih terbuka kerana terdapat pendedahan yang lebih meluas serta pemahaman yang mendalam dalam membuat keputusan sebelum mengkritik sesuatu kejadian. Kesimpulan daripada kebaikan viral tersebut ialah kebaikan budaya viral yang boleh dirumuskan termasuklah masyarakat dapat mempelajari teknik atau ilmu pengetahuan yang baru melalui perkongsian rakaman video pembelajaran melalui media sosial. Masyarakat juga berfikiran lebih terbuka dan mempunyai persepsi yang luas disebabkan oleh pendedahan maklumat yang luas daripada pelbagai sumber atau saluran setiap hari. Baiklah, yang seterusnya implikasi sosial daripada saya, Nur Naim. Okay, implikasi sosial yang merupakan kesan yang berlaku dalam sekitar masyarakat melalui bahannya isu berita tular ini. Kita ketahui bahawa media penyampaian berita seperti Facebook, Twitter merupakan platform yang cepat dan mudah digunakan oleh netizen dalam berkongsi cerita dan pendapat. Walau bagaimanapun penggunaannya yang tidak terkawal telah menyebabkan berlakunya implikasi yang ketara yang berlaku dalam masyarakat kita terhadap mangsa yang ditularkan. Untuk implikasi sosial ini, saya bagi kepada 4 perkara. Yang pertama, kesihatan mental. Kedua, penyebaran maklumat kesihatan. Kempen darah putih dan kempen keselamatan sosial. Untuk kesihatan mental, seperti kita tahu, kuasa penularan yang cukup kuasa ini telah memberikan impak yang sangat negatif pada individu yang jadi asas bahan penularan. Hal ini disebabkan oleh sebuah isu yang tular itu untuk menaikkan populariti individu atau golongan yang terlibat sehingga menyebabkan mereka menjadi mangsa penyakit mental dan depresi akibat daripada perasaan mereka yang berasa malu dan takut untuk bergaul dengan netizen. Adapun kita perhatikan juga berlakunya peningkatan kes bunuh diri disebabkan mangsa-mangsa tularkan ini mengalami depresi dan anxiety disorder dengan mengambil langkah yang mudah untuk membunuh diri kerana mereka berasa malu kerana mereka dibuli dan dimaki hamun di sosial media ataupun berita-berita yang ditularkan. Selain itu, wujudnya sikap suka membuli dan melakukan perkara yang di luar kebiasaan. Jadi ini kita ketahui di era teknologi yang makin berkembang ini, kita dapat perhatikan terdapat banjiran komen dan kritikan yang melampau terhadap sebuah isu, walaupun pada asasnya mereka ingin menegur perbuatan yang dilakukan oleh si penular, tapi perkara mereka lakukan itu telah melupakan asas dan budaya etika dalam mengkritik. Seterusnya kita perhatikan melalui kata-kata oleh Dr. Sheikh Muhammad Abdullah, Pensyarah Justice Indonesia, yang menyatakan penyakit seperti depresi dan anxiety disorder ini boleh terjadi melalui gangguan psikologi kepada mangsa. Seperti kita ketahui, mangsa-mangsa yang ditularkan ini mereka berasa malu dan merasa diri mereka adalah jahat kerana apa yang mereka lakukan itu adalah negatif dan masyarakat di seluruh sana sering memandang enteng terhadap mereka. Kedua, pada Prof. Ella Arisman menyatakan penggunaan di laman sosial yang banyak memberi impak negatif yang berluasa. Ya, kita ketahui isu penularan ini berlaku di laman sosial kerana laman sosial ini merupakan satu medium yang mudah untuk satu berita itu mudah disampaikan. Lalu Melanie Hughes yang menyatakan seorang yang ditular mudah berasa malu dan berasa diri mereka kekurangan dan jahat, serta perasaan malu itu berasa lebih besar daripada perasaan bersalah. Yang kedua, untuk implikasi sosial seterusnya adalah informasi kesihatan. Kita ketahui bahawa kelebihan viral atau tular ini membolehkan suatu berita atau isu itu disampaikan dengan mudah dan cepat dengan adanya kerja-kerja netizen yang cepat untuk menyebarkan segala jenis maklumat kesihatan di seluruh dunia. Pada awal tahun 2019, kita sudah tahu bahawa berkenaan gejala wabak pandemik COVID-19 yang mula merebak di seluruh dunia telah menyebabkan terbentuknya segala urusan harian dan sektor-sektor industri yang berlaku. Penyebaran maklumat yang pantas atas usaha netizen ini telah membantu warga dunia dan negara untuk bersiap sedia dengan wabak yang berlaku. Dalam pada itu juga kita sering diperbarui dengan maklumat peningkatan kes COVID-19 yang berlaku pada setiap hari yang sering disampaikan oleh Jabatan Kesihatan untuk kepada rakyat untuk terus berwaspada dan berjaga-jaga dalam mencegah penyakit COVID-19 ini. Dalam pada itu juga kita boleh lihat netizen di laman sosial ini menggunakan kuasa penularan ini untuk menyebarkan langkah-langkah penjagaan kesihatan. Sebagai contohnya, mereka menyebarkan langkah-langkah penjagaan kesihatan untuk jangkitan wabak HFMD yang kita ketahui bahawa sudah pun merebak
pada pertengahan tahun 2022. Dan untuk pengetahuan, wabak PHFMD ini merupakan penyakit kulit yang berjangkit kepada golongan kanak-kanak dan ia amat berisiko dan merisaukan. Oleh itu, kita lihat penularan berita ini telah membantu masyarakat pada aspek kesihatan sosial. Seterusnya adalah kempen Bendera Putih. Okey, seperti kita ketahui bahawa kempen Bendera Putih ini adalah satu langkah proaktif yang dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk membantu mereka yang berada dalam kesusahan dan memerlukan sewaktu berada di dalam wabak pandemik COVID-19 yang merebak kepada negara Malaysia. Kempen ini dilakukan oleh netizen melalui perkongsian maklumat penerima bantuan supaya pihak-pihak NGO dan rakyat mudah untuk mengeluarkan bantuan kepada mereka. Dan pada itu juga bantuan yang dihulurkan adalah kebanyakannya adalah merupakan bantuan barangan keperluan harian. Dengan melakukan kempen Bendera Putih ini, banyak golongan-golongan yang memerlukan telah pun dibantu. Kempen ini dijalankan oleh netizen dan rakyat tanpa meminta bantuan kerajaan untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan dan tersepit kehidupan mereka dalam mendapatkan keperluan harian. Kempen ini banyak dijalankan, pada asasnya dijalankan melalui penularan berita-berita ataupun isu tentang maklumat golongan-golongan yang memerlukan di kawasan sesuatu tempat. Dengan menjalankan kempen ini, sikap seperti prihatin dan semangat program Malaysia telah pun diterapkan serta nasib masyarakat yang memerlukan terus dibela. Yang terakhir adalah keselamatan sosial. Okey, untuk keselamatan sosial ini kita ketahui bahawa dengan kuasa penularan ini telah banyak membantu pihak berkuasa untuk menangkap suspek dan mangsa yang berada dalam suatu video. Kebanyakan isu ataupun berita jenayah yang berlaku ini merupakan wujudnya video-video yang tular yang dijadikan sebagai bukti kukuh terdapatnya suatu jenayah yang telah berlaku. Hal ini menyebabkan satu kes jenayah itu berjaya dikurangkan dengan adanya kuasa penularan di laman sosial. Sebagai contohnya, kita dapat lihat melalui pandangan daripada Datuk Huzail Mohamad, iaitu Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Malaysia, yang menyatakan kesemua ke-35 buah video yang diterima, video viral tersebut berkenaan jenayah telah dijadikan sebagai bahan bukti dan telah pun seramai 87 orang telah disiasat dan tindakan dikenakan, yang menunjukkan bahawa jenayah ini mampu dicantas melalui kuasa penularan. Daripada itu juga daripada Azman Syari'i daripada Jabatan Siasatan Polis Trafik, pemandu Alphard yang menjadi pembuli di jalan raya di Highway Kuala Lumpur Karak telah disiasat berdasarkan videonya yang tular. Ini menunjukkan kuasa penularan telah membantu pihak berkuasa untuk menangkap suspek dan menurunkan kadar jenayah yang berlaku di Malaysia. Implikasi ekonomi. Yang pertama, memberi peluang pekerjaan. Kedua, meluaskan ekonomi sektor pemakanan. Yang ketiga, meluaskan perkhidmatan servis berbayar. Dan seterusnya, yang keempat, menyediakan platform iklan yang murah dan berkualiti. Yang kelima, menjatuhkan ekonomi seseorang. Jadi, mari kita lihat huraian mengenai isi pertama, iaitu memberi peluang pekerjaan. Influencer atau lebih dikenali sebagai seseorang yang terkenal di media sosial dapat menjana pendapatan melalui ulasan produk dan makanan. Kebanyakan influencer ini akan merakam dan memuat naik video ulasan produk atau makanan di dalam media sosial mereka seperti TikTok yang dapat menarik perhatian pengikut mereka sekaligus menjadikan video mereka tular di media sosial. Contohnya, influencer Ashali. Seterusnya, dapat meluaskan ekonomi sektor pemakanan. Dengan bantuan influencer, peniaga-peniaga kecil ini dapat meluaskan perniagaan mereka di laman sosial. Disebabkan video ulasan dari influencer itu, perniagaan peniaga kecil ini dapat dikenali ramai. Malah, ia juga membantu mereka untuk meningkatkan perniagaan mereka dari segi kualiti makanan dan juga tenaga kerja. Isi seterusnya ialah meluaskan perkhidmatan servis berbayar. Sebagai contoh, Share. Servis-servis berbayar dapat berkembang disebabkan budaya viral ini seperti servis membeli barang, mengedit poster dan lain-lain. Perkhidmatan servis berbayar ini wujud disebabkan kesibukan masa
untuk membuat sesuatu kerja seperti membeli barang ataupun makanan. Di samping itu, implikasi ekonomi terhadap gaya viral ini menyediakan platform iklan yang murah dan berkualiti. Media sosial seperti TikTok dapat menjadi platform untuk peniaga mempromosikan iklan mereka dengan lebih murah berbanding dengan bayaran kupon promosi di jalan raya. Di samping itu, TikTok juga menyediakan platform khas untuk berniaga iaitu TikTok Shop yang menggunakan kaedah COD ataupun membayar secara online. Seterusnya ialah menjatuhkan ekonomi seseorang individu atau perniagaan. Implikasi ini adalah dari segi negatif. Apabila sesuatu video tular, sebagai contoh hidangan makanan yang berkulat, masyarakat dapat mengelakkan diri dari membeli di gerai tersebut. Jadi, kesimpulan daripada implikasi ekonomi ini ialah bukan sahaja memberi impak positif, malah juga turut memberi impak negatif. Oleh itu, kita mestilah menggunakan media sosial sebaiknya untuk menghindari diri dari melakukan perkara tidak sepatutnya. Terima kasih. Saya, Nurul Farina binti Ibrahim G, akan menyambung pembentangan bagi usaha-usaha yang dilakukan untuk mengekang penularan berita palsu daripada berleluasa. Jadi, usaha yang pertama ialah tindakan undang-undang. Yang kedua, laman web dan aplikasi sebenarnya.my. Yang ketiga, melalui kempen dan program realiti. Yang keempat, peranan pengamal media. Yang kelima, penerapan sivik dan pendidikan cilik media. Dan akhir sekali ialah tanggungjawab individu. Jadi, usaha yang pertama ialah tindakan undang-undang yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah mengenakan saman tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali bagi pesalah yang melakukan penyebaran berita palsu. Malah pihak Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Cyber Security Malaysia juga mengambil tindakan tata tertib bagi individu yang bertanggungjawab menyebarkan berita dan maklumat palsu kepada orang ramai sesuai dengan akta dan undang-undang yang telah ditetapkan. Usaha yang kedua ialah laman web dan aplikasi sebenarnya.my. Laman web dan aplikasi ini telah dibangunkan oleh pihak SKMM sebagai pusat sehenti bagi orang ramai menyemak kesahihan maklumat dan berita sebelum berkongsi berita tersebut. Malah, menerusi laman web itu juga, pihak SKMM telah menyediakan satu ruang saluran di mana masyarakat boleh menyalurkan aduan atau laporan mengenai berita yang tidak ditentukan statusnya. Usaha ketiga adalah melalui peranan pengamal media. Pengamal media hari ini perlu mengamalkan prinsip pelaporan berita yang tepat dan beretika serta bersikap lebih profesional dan mempunyai kredibiliti yang tinggi. Hal ini kerana sesiapa saja mampu menjadi pemberita dan menerbitkan akhbar sendiri di ruang maya disebabkan ledakan internet dan kelahiran jalur baik berkelajuan tinggi. Oleh itu, pengamal media harus memainkan peranan mereka dengan sebaiknya bagi menangkis penularan berita palsu daripada kelompok yang tidak bertanggungjawab ini. Usaha seterusnya untuk membantras penularan berita palsu adalah melalui penerapan sivik dan pendidikan cilik media, khusus sekali kepada golongan muda. Usaha ini mampu dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Kementerian Pengajian Tinggi KPT serta Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM menerusi pendidikan secara berterusan. Golongan muda perlu memahami kepentingan literasi digital, menjadi pengguna pintar di laman rangkaian sosial, menjadi pencipta kandungan yang baik dan pengguna yang bertanggungjawab, serta memahami kesan penyebaran berita palsu kepada diri mereka sendiri, keluarga, komuniti dan negara dalam konteks yang lebih holistik. Selain itu juga, pihak kerajaan mengambil inisiatif dengan mengadakan kempen dan program realiti bagi membendung penularan berita dan maklumat yang tidak sahih. Kempen seperti Tidak Pasti Jangan Kongsi dan program realiti Jari Neraka ini dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai betapa buruknya bahana penyebaran berita palsu.
Akhir sekali, tanggungjawab untuk membendung penularan berita palsu ini juga perlu digalas oleh setiap individu. Setiap individu bertanggungjawab membuat laporan nama pelaku, tajuk berita, tarikh dan platform yang digunakan dalam penyebaran berita palsu tersebut kepada SKMM supaya tindakannya sewajarnya dapat diambil. Selain itu, individu juga perlu bijak membezakan berita yang palsu dan yang sahih serta sentiasa mengawal diri dalam menyebarkan berita yang tidak ditentukan status kesahihannya. Kesimpulan dan cadangan daripada membudayakan viral dalam kehidupan seharian. Kesimpulan daripada kajian yang dilakukan ialah secara konklusinya budaya viral sememangnya membawa kebaikan kepada masyarakat tetapi juga mengundangkan keburukan kepada masyarakat jikalau budaya tersebut dipersalahgunakan. Tambahan pula, penularan juga boleh memberi implikasi kepada ekonomi dan sosial dalam sesebuah negara. Hal ini kerana viral mampu menjana ekonomi negara apabila mendapat perhatian daripada masyarakat. Manakala bagi implikasi sosial, kesihatan mental individu juga terpengaruh akibat daripada menjadi buah mulut orang ramai. Bagi mengekang masalah penularan dalam masyarakat, setiap individu perlulah mengamalkan konsep tabayun secara ringkas dan lebih berwaspada apabila menerima maklumat yang tidak sahih. Daripada usaha ini, kita mampu merendahkan penyebaran maklumat palsu dalam kalangan masyarakat. Cadangan penambahbaikannya ialah terdapat dua cadangan yang boleh dicadangkan, iaitu membudayakan viral dalam kalangan masyarakat dan mencari idea untuk menjalankan kajian yang baharu tentang persoalan budaya viral memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah tamadun. Sekian, terima kasih.